Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita mengulangi ayat ke-6 dan ke-7 dari surah Al-Ankabut. Ada tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun buka pada jilid ke-7 muka surat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang berjihad, maka sungguhnya jihadnya adalah untuk dirinya sendiri. Sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tak memerlukan satu pun dari alam semesta. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar kami akan hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar kami akan beri pada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi dalam ayat yang ke-6 ni, kalau kita perhatikan, dia mengandungi janji kebaikan bagi mereka yang taat, iaitu dorongan untuk beramal saleh. Untuk itu, ayat ini menegaskan barang siapa yang berjihad, iaitu mencurahkan kemampuannya untuk melakukan amal saleh hingga bagaikan dia berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan itu, maka sungguhnya manfaat dan kebaikan jihadnya adalah untuk diri sendiri. Sedikit pun upaya dan amalnya itu tidak bermanfaat atau diperlukan oleh Allah, tapi ia berguna untuk dirinya sendiri. Jadi yang berjihad hendaknya jangan berhenti di tengah jalan untuk menuntut balasan, kerana sungguhnya Allah maha kaya. Kerana Allah benar-benar maha kaya, tak memerlukan apa pun mereka. Bahkan Allah tidak memerlukan apa pun dari semesta alam ini, dan kekayaannya begitu melimpah hingga pasti janji Allah SWT akan dipenuhi. Ini terhadap yang berjihad demi kerana Allah. Sebaliknya, orang yang berbuat sesuatu sebagai contohnya berperang ataupun mengajak orang ataupun berinfak, dia melakukan perkara tersebut untuk ditunjuk-tunjuk kepada manusia, maka ia tidak berguna baginya. Sebab di akhirat nanti, seperti yang telah kita pelajari, orang yang pertama sekali akan dicampakkan ke dalam neraka lantaran perbuatan riak yang dilakukan itu adalah 3 golongan ini. Yang berjihad disangka ke orang berjihad itu kerana Allah, tapi sebenarnya untuk dipanggil orang pemberani, pendekar. Yang kedua, banyaknya infak dia, disangkakan dengan infaknya dia beli syurga Allah, tapi tidak. Masakan, kerana dia telah melakukan infak itu agar dipuji orang sebagai dermawan, hartawan yang dermawan. Yang ketiga pula, seorang yang alim, yang memahami kitabullah, orang yang berilmu, mengajar manusia untuk perkara-perkara berkaitan syurga, neraka, halal, haram, tapi yang ditagihnya daripada amalannya itu, kerjanya itu adalah dipanggil orang supaya dia mendapat habuan daripada dunia. Maka ketiga-tiga golongan ini ke neraka lah jawabnya. Jadi perkataan jahada ini, kalau kita perhatikan, datang perkataan juhdun, iaitu kemampuan. Jadi asal perkataan ini menggambarkan adanya upaya yang bersungguh-sungguh. Jihad yang dimaksudkan kat sini bukanlah orang kata mengangkat senjata kerana berperang seperti yang berlaku, yang kita faham. Tapi sebenarnya ayat ini telah kita tegaskan dari awal, ia merupakan surah Makkiyah, dan surah Makkiyah sifatnya adalah dakwah, sifatnya adalah pengukuhan kepada akidah. Belum ada seruan untuk jihad, kerana seruan untuk jihad itu hanya berlaku bila umat Islam telah pun stabil di Madinah. Maka khitab yang ditujukan kat sini adalah khitab untuk disebut seolah-olah macam merujuk kepada Nabi SAW. Tapi yang sebenarnya kalau kita pelajari dari sudut bahasa, ini adalah khitab yang bersifat, yang nampak seperti khusus, tapi sebenarnya dia bersifat umum, kerana seruan ini ditujukan kepada manusia keseluruhannya. Tengok ya, dalam Al-Burhan, Al-Imam Badruddin Al-Zarkashi menjelaskan ada berbelas-belas bentuk khitab dalam Al-Quran. Ada khitab yang bersifat am, memang dikehendaki dengannya umum. Ada khitab bersifat khas, dikehendaki dengannya perkara yang memang khusus. Ada khitab yang nampaknya khas, tapi dikehendaki padanya adalah untuk umum, untuk semua orang. Macam contohnya menerusi surat Talaq, ayat yang pertama, bila Allah turunkan firman-Nya, perintahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, wahai nabi, apabila engkau mentalakkan orang perempuan. Jadi seruan itu nampaknya kepada nabi, tapi sebenarnya mesejnya untuk semua kaum muslimin dalam isu berkaitan dengan talak ini, perhubungan suami isteri. Begitu juga kita dapat lihat dalam apa yang dikemukakan, khitab yang merujuk kepada am, tapi dikehendaki dengannya khusus. Ada juga, sebagai contohnya dalam ayat 173 surah Ali Imran, a'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Alladzina qalahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini menunjukkan kepada seolah-olah manusia keseluruhannya, tetapi yang dikehendaki kat sini adalah kisah para sahabat ketika mereka berada dalam peperangan bersama dengan kaum musyrikin pada zaman Nabi SAW. Nampaknya macam umum, tapi maksud dia khusus, iaitu peristiwa berlaku pada zaman Nabi, terbatas di situ. Ini khitab-khitab yang ada dalam Al-Quran. Jadi dalam ayat yang kita pelajari kat sini, bila Allah Ta'ala merintahkan kepada kaum mukminin, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, ini adalah khitab yang ditujukan kepada mereka keseluruhannya, iaitu siapa yang telah pun berusaha untuk berjihad di jalan Allah SWT dalam apa bentuk sekalipun. Dan jangan difahami ayat ini berkaitan dengan jihad angkat senjata semata-mata, itu adalah sebahagian daripadanya, kerana ayat ini turunnya pada waktu Nabi masih lagi belum berhijrah. Jadi jihad itu nampaknya lebih kepada satu perkara yang bersifat hati, pengawalan diri dari sudut kejiwaan, dari sudut akhlak. Ini adalah satu perintah yang dapat kita lihat. Imam Al-Biqai mengatakan bahawa jihad dalam hal ini bererti mujahadah, iaitu melawan dorongan hawa nafsu. Kata ulama yang terkemuka ini, kata seperti ini tidak disebut objeknya, kerana itu pula maka yang disebut meraih manfaatnya adalah nafs, iaitu dengan mengatakan fa innama yujahidu li nafsihi, maka siapa yang dapat mengawal hawa nafsunya, maka sebenarnya dia telah pun memberi satu kebaikan untuk dirinya sendiri. Demikian juga dikatakan Sayyid Qutb, kata pentafsir Al-Quran yang terkemuka dalam tafsirnya yang hebat ini, namanya Fi Zilalil Quran. Kalau tuan-tuan ada peluang bacalah, bagi mereka yang belajar bahasa Arab utamanya lebih lagi digalakkan, kerana uslub Sayyid Qutb ni sangat menarik, kekuatan bahasa yang ada padanya. Memang Sayyid Qutb ni terkesan ataupun dipengaruhi oleh seorang penulis sebelumnya nama Abbas Al-Aqad, tapi memang membaca tulisan Sayyid Qutb ni penting, utamanya bagi mereka yang belajar dalam bidang lugawiyat. Jadi kata Sayyid Qutb, jihad ini adalah meningkatkan kualiti seseorang itu dan juga kekuatan hatinya. Jadi menjadikan dia dapat memperluaskan ufuk wawasannya, menjadikan dia mampu mengalahkan sifat tamak, sifat cinta pada harta, dan juga dapat membangunkan potensi-potensi positif yang terdapat dalam dirinya. Jadi ini semua ada berkaitan dan akan memberi kesan pada masyarakat orang kelilingnya. Maka itulah yang akan melahirkan satu bentuk perjuangan arus yang namanya hak dan juga salah, iaitu kebaikan-kebaikan dalam masyarakat. Ibn Ashur pula seperti biasa mengemukakan pandangan berbeza daripada orang lain, iaitu beliau memahami jihad ni dalam erti memerangi kaum kafir serta membela ajaran Islam, tapi dalam erti mempersiapkan jiwa muslimin untuk berperang walaupun belum diperintahkan pada waktu itu. Tapi ayat-ayat seperti ini telah pun mula dibawakan bertujuan untuk mereka membuat persiapan menghadapi zaman Madinah. Jadi dalam suasana Madani mereka akan datang perintah-perintah seperti itu, maka persiapan telah diberitahu lebih awal. Menurut Al-Imam Tahir Ibn Ashur, samalah dengan firman Allah SWT, iaitu dalam surah Al-Fath ayat yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. Katakanlah kepada orang-orang badui yang telah pun ditinggalkan, makna mereka tidak turut serta dalam jihad, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka ataupun menyerah, iaitu masuk Islam. Kata nukafir, kalau kita perhatikan dalam ayat yang digunakan oleh Allah SWT kat sini, nukaffiranna, dia ambil perkataan kafara. Kafara ni berarti menutup. Sebagian ulama menjelaskan bahawa dimaksudkan di sini Allah menggantikan amal buruk mereka dengan amal salih. Inilah yang terjadi, yang kita bincangkan dalam hadis-hadis ketika masuknya para sahabat ke dalam Islam, yang sebelum itu mereka dalam kufur, dalam mereka sebelum itu merupakan Yahudi ataupun Nasrani sebagai contohnya. Nabi menyatakan aslam ta'ala ma asafta min khairin, kamu masuk Islam maka kebaikan-kebaikan kamu dikira, keburukan-keburukan kamu dihapuskan. Al-Islam yajubu ma qablahu. Jadi makna dekat sini menjadikan amal salih yang dilakukan dapat menghapuskan amal keburukan yang mereka lakukan. Jadi dalam konteks ini, inilah yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis lain riwayat Tirmizi, wa atbi sayyiatil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka banyakkanlah amal salih kamu supaya ia akan menghapuskan amal-amal buruk, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ar-Raghib Al-Asfahani pula berpendapat bahawa dimaksudkan ini adalah maksud nukaffiranna, maknanya menutup sesuatu kesalahan dan menghilangkannya seolah-olah ia tidak pernah dilakukan. Hakikat jihad yang dimaksudkan oleh Allah di sini, ini satu lagi ujian dalam kehidupan manusia, kata Dr. Ratib Nabulusi dan tafsirnya, bahawa sebab Allah menceritakan bab walaqad fatanna, adakah manusia itu menyangkakan bahawa mereka akan masuk syurga begitu saja? Hasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi telah kita lihat perkataan fitnah yang berlaku dalam kehidupan itu umpama emas ataupun barang berharga yang dikeluarkan daripada bumi yang perlu melalui
proses penyaringan sehingga dapat dibuang benda asing yang daripadanya itu, maka demikianlah kehidupan yang Allah kehendaki, bahawa banyak taklif yang diperintahkan Allah itu bertentangan dengan tiba'. Maknanya tabiat manusia ni suka berehat sebagai contohnya. Datang perintah Allah untuk salat pada waktu fajar. Tabiat manusia suka melihat benda yang cantik, termasuklah melihat kepada orang perempuan. Sedangkan taklif yang Allah kehendaki, menghendaki kita untuk ghadul basar, iaitu supaya dapat menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Tabiat manusia suka kepada harta, maka Islam menyuruh kita wa taklif ya'muruka an tunfiqah. Taklif dalam Islam ini sebahagiannya menyuruh kita untuk sedekah, yang wajib adalah zakat. Begitu juga tabiat manusia suka bercerita, tapi Islam mengajar kita supaya jangan melakukan ghibah, namimah, seperti yang telah kita pelajari sebelum ini. Itu ghibah ni zikruka akhaka bima yakrah, menceritakan satu benda terhadap saudara kamu yang kalau didengar tentu dia tidak suka. Itu namanya ghibah, mengumpat. Wa in qulta ma laysa fihi faqad bahatahu, kata Nabi sallallahu. Kalau kamu berkata pula benda yang tidak ada padanya, maka itu dah masuk ke bab tuduhan, buhtan namanya, menuduh. Maka tiba-tiba datang syariat Allah SWT ni untuk mengajar kita supaya kontrol diri kita, jaga diri kita. Ini yang kita lihat dalam surah An-Nazi'at sebagai contohnya, ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut pada maqam Tuhannya dan mencegah nafsunya daripada mengikut hawa nafsu syahwat itu, dalam keadaan ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, maka syurgalah tempat tinggalnya. Jadi kalau kita lihat perkataan taklif ni berbanding dengan mengikut nafsu syahwat, yang bab mujahadatun nafs ni, bab taklif. Apa maksud taklif tuan-tuan? Orang panggil mukallaf. Dia datang perkataan kulfah. Maksud daripada kulfah. Kulfah ni maknanya satu benda yang syai'un muklif, satu benda yang ada beban padanya, seperti salat, siyam, haj, zakah, ghadul basar, zikrullah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, wa infaqul mal. Semua ni merupakan takalif. Benda-benda itu membebankan bagi orang untuk melakukannya. Salat kerana ada tanggungjawab untuk bersuci, pakai pakaian bersih, mencari tempat yang betul, cari arah kiblat. Siyam, puasa, kena kawal diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Haji, banyaknya infak yang dikeluarkan. Zakat, harta penat-penat diusahakan nanti kena keluarkan. Ghadul basar, menjaga pandangan daripada melihat sesuatu yang menyeronokkan. Ini semua taklif. Maka itu sebab Allah menyatakan dalam ini wa man jahada. Jadi perkataan di sini disebut sebagai itlaq, seperti disebut tadi oleh Al-Biqai, bahawa dalam sesuatu yang bersifat kejiwaan ini, maka oleh kerana dia abstrak, tak nampak, maka setiap orang yang beriman itu kena mengawal dirinya, meluruskan hatinya mengikut pada fitrah yang Allah tetapkan itu. Jadi tuan-tuan lihatlah bagaimana pengorbanan orang yang terdahulu untuk kita ambil sebagai satu pengajaran dalam bab mengawal hawa nafsu ini dan mengikut perintah Allah SWT, walaupun perkara-perkara yang mereka lalui itu, mujahadatun nafs itu luar biasa sekali. Pernah tak tuan-tuan dengar kisah tentang bagaimana pada zaman Imam Ahmad dahulu, tentang seorang yang telah pun mempertahankan dirinya dalam kes Imam Ahmad ketika dipukul dalam bab khalqul Quran, seorang yang bernama Ahmad bin Nasr. Ahmad bin Nasr, ketika beliau dalam fitnah Quran ni iaitu satu ujian yang berlaku kepada umat Islam pada zaman Baghdad bila mereka dipengaruhi oleh Mu'tazilah. Maka Ahmad bin Nasr al-Khuzai ini termasuk seorang ulama salaf yang besar, yang banyak mengucapkan perkara kebenaran, merintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Dia tetap tegak mempertahankan untuk mengatakan Quran itu, bahawa Quran itu bukannya makhluk. Lalu ini Ahmad bin Nasr al-Khuzai ini telah pun dibawa oleh penyokong-penyokong diraja yang bermazhabkan Mu'tazilah pada masa itu. Dibawa ke Samarra. Samarra ni maknanya satu bandar yang dibangunkan pada zaman Abbasiyah dahulu. Samarra datang perkataan Surman Ra'a. Ini satu bandar yang sangat cantik, indah. Dibawa dengan keadaan terikat, lalu ditawarkan kepadanya supaya kembali pada pendapat bahawa Quran merupakan kalamullah. Kerana kata Quran itu makhluk, barulah dia akan dibebaskan, dan ditawarkan jawatan yang tinggi dengan keduniaan dan sebagainya. Qadhi yang mengadilinya pula ni merupakan di hadapan seorang khalifah yang jahat pada masa itu, mengatakan bahawa Ahmad bin Nasr al-Khuzai ini halal darahnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi hebatnya orang ni melawan ketentuan diraja ini, mempertahankan kebenaran, kesungguhannya, sampai dipancung dia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dipancung dia, ketika dipancung kepalanya jatuh, orang yang melihat semua terdengar daripada mulutnya kalimah La ilaha illallah, Allahu Akbar. Hebatnya orang ni. Ni kisah disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam Hidayah bin Haya bagi menunjukkan kepada kita bagaimana hebatnya jihad mereka yang terdahulu dalam memahami tuntutan dalam Islam, walaupun mereka terpaksa berpisah jiwa, raga mereka demi untuk mempertahankan sesuatu yang hak. Nanti kita akan lihat kisah ni selanjutnya, apakah yang berlaku pada Imam Ahmad pula dalam peristiwa yang lebih kurang sama, dan pujian Imam Ahmad terhadap Al-Imam Ahmad bin Nasr al-Khuzai bagi kita memahami bagaimanakah maksud siapa yang mampu
mampu untuk mempertahankan kebenaran itu, sedangkan Allah SWT tidak memerlukan apa-apa pun daripada dia. Kebaikan yang dibuat itu untuk dirinya sendiri. InsyaAllah perkara ini akan kita huraikan yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.